negeri Kedah Darul Aman antara negeri ketiga termiskin di Malaysia. Banyak faktor yang menjadikan negeri ini tidak maju. Namun paling terutama ketika ini isu air. Sepanjang tinjauan Malaysia Gazette menerusi skop highlight ini di Kedah, rata-rata rakyat di negeri ini, khususnya di N16 Kubang Rotan ini, menyatakan isu air antara punca utama di sini. Dan mereka juga menyatakan kepada saya bahawa baru-baru ini ada kes kematian yang hingga nak mandikan jenazah pun tak ada air. Apa dah jadi sebenarnya? Namun bukan saja isu air, tetapi kita melihat juga di sebalik pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali ke-15 ini, calon ini diletakkan semula. Orang kata penyandang diletakkan semula, namun kalau menang ataupun kita lihat semula track recordnya duduk di dalam Dewan Undangan Negeri sebagai pembangkang, apa yang boleh buat? Jadi, untuk menjawab beberapa isu ini, kita cuba dapatkan calon daripada Pakatan Harapan sendiri, iaitu Muhammad Asmirul Anwar Aris yang juga merupakan penyandang di kerusi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita orang dah terjah dah dekat sini. Ada beberapa isu yang kita nak tanyakan sendiri, kerana rata-rata daripada penduduk di sini yang kita temu bual banyak isu sebenarnya. Jadi kita nak carilah bekas adun. Takkan tak buat kerja kan? Jadi kita nak letak mic dululah. Okey. Pertama-tamanya kepada anda, ini merupakan highlight skop MG. Kita menerjah, kita mencari calon-calon yang bertanding, khususnya kami berada ataupun kami berkampung di Kedah Darul Aman. Dan seperti saya katakan tadi, di N16 ini ada sesuatu isu yang terkejut juga kita dengar dan kita nak kupaskan bersama dengan calon ini. Baik, di awal ini sebelum saya tanyakan itu, bagaimana persiapan akhir untuk berhadapan dengan 12 Ogos ini? Silakan. Terima kasih Haslina. Apa khabar? Baik. Baik, alhamdulillah. So far kita kat sini persiapan seperti biasa, gerak kerja kita daripada permulaan kita bergerak seperti biasa sebelum ini daripada 5 tahun yang dulu macam itulah. Boleh perhatikan dalam Facebook saya, boleh dikatakan turun setiap hari dan setiap ketika bersama dengan penduduk di Dun Kubang Rotan. Jadi cuma ada sikit dari segi TikTok dahululah kan, di antara peredaran di antara Facebook dan TikTok, dan hari ini pun orang boleh melihat TikTok saya. Okey. Dari segi gerak kerjanya, kita bermula dengan perjumpaan dengan kita punya PDM Pusat Daerah Mengundi, dan alhamdulillah keseluruhannya nampak begitu baik dalam 17 PDM. Cuma kita dekat gerak kerja ini dari segi kerisauan kita dalam iaitu sentimen agama dan bangsa yang dimainkan berbanding dari segi gerak kerja kita di bawah, di peringkat DUN. Contohnya, kalau ahli Dewan Undangan Negeri, sebelum tu saya sebagai Exco Kerajaan Negeri. Perancangan-perancangan tu banyak di peringkat negeri dan juga di peringkat DUN. 2019 saya lebih fokus on negeri Kedah. 2020 saya fokus on kawasan. 2019 pun boleh dikatakan banyak. Kita buat contohnya Kedah Digital Library, Stadium Darul Aman, Kedah Alusar Tower, boleh Kedah Tourism, JICA Jepun punya entrepreneur dengan Petronas mana ni 800 million dan sebagainya untuk membangunkan negeri Kedah perancangan. Ada yang tak diteruskan oleh pihak kerajaan. Kenapa? Perikatan. Yang tu saya rasa mereka kata mereka boleh menguruskan negeri ini dengan baik, tapi bagi saya agak mereka gagal dari segi memerintah negeri Kedah. Itu satu. Dan di DUN Kubang Rotan kita terus bekerja seperti biasa. Apabila kita jadi DUN pembangkang, kita hanya dapat pendudukan yang terlalu kecil. Yang apa yang diwar-warkan di media itu dimainkan. Bagi saya pendudukan ini hanya untuk kita boleh sikit sebanyak beli barang dapur untuk seperti bakul rahmah lah, barang dapur kepada keperluan masyarakat saja sempat. Itu saja yang boleh dimainkan oleh kita. Tapi isu dan permelasaan dari segi perbandaran di taman, isu longkang, isu fenomena alam air pasang surut, isu air, yang paling hangat adalah isu air. Dekat air lah di negeri Kedah ini. Saya boleh senaraikan berapa banyak isu air. Sebab tu seperti mana yang saya sebut sebelum ini, saya pernah menulis dalam Facebook saya berkenaan dengan ketika saya pergi ke beberapa ziarah orang mati, pergi lihat, tiba-tiba dia kata YB air tak ada, YB air tak ada. Tapi saya akan
apa isu pun sekarang ni ada van jenazah, tak ada pengurusan jenazah kalau tidak ada duit. Di Dun Kumarotan ni dia ada 3 kategori lah. Satu yang nelayan dan petani agak susah, pinggir bandar dan bandar. Tapi kalau kita tengok kesusahan mereka di mereka, kadang-kadang nak menguruskan jenazah juga agak sukar dan tidak ada kewangan. Tetapi apabila kita isu air untuk mandikan jenazah, selalunya saya akan call sendiri CEO sadar dari segi pengurusan tertinggi. Jadi saya pernah tegur pihak kerajaan negeri. Saya timbalan pengurusi PAC, Public Accounting Committee, ataupun jawatan kira-kira wang negeri. Sebab tu kita boleh panggil semua pengarah ataupun CEO. Dan ini juga berlaku di negeri di Dun Kumarotan, isu air ni, jenazah. Isu jenazah ni kalau kata tulis, dia hentam pula kata kita tu fitnah dan sebagainya pada kerajaan negeri Kedah. Iaitu di bawah Perikatan Nasional. Jadi isu ini melibatkan masalah sosial rakyat di bawah. Isu kematian. Tetapi ramai yang di bawah tu tahu yang saya pergi telefon, cari lori air, hantar dan sebagainya. Pastikan benda tu selesai. Pasal isu jenazah. Satu jenazah. Satu ibu, bapa ya ataupun datuk-datuk nenek di Dewa yang terlantar berbaring. Isu kalau nak basuh, orang kata ni pergi toilet dan sebagainya, lagilah sukar kan. Terutama buka sekolah pada tahun ini. Kita diraikan dengan ayat tak ada. Tak boleh, orang bawa budak-budak semangat nak pergi sekolah dengan di Kuala Kedah, ayat tak ada. Tetapi ramai yang mengatakan, oh isunya pegawai sadar, marah sadar. Bagi saya, betul, yes. Mereka itu pegawai sadar. Selagi pada polisi ataupun polisi yang dibuat dasar kerajaan negeri di bawah Perikatan Nasional, setakat itu, katakan negeri Kedah tidak akan ke mana. Maksudnya air, isu ni dia pernah masa awal dia jadi Menteri Besar, iaitu Datuk Seri Sanusi tahun 2020, dan saya tekan dia bila saya pergi bawa isu kes air ni, pergi beberapa taman, beberapa kampung, banyak, bukan kata sikit, banyak. Kononnya dia nak cut cost pada awal dia memerintah. Akhirnya air itu merebak lebih banyak. Tuan, dia tak ada solusi yang paling mudah lah. Bila kita kata benda ni kan, isu air ni bukannya isu yang baru. Sudah pasti yang duduk di dalam Dewan Undangan Negeri ini wakil-wakil rakyat yang ada kebijaksanaan. Kenapa tak boleh diselesaikan? Okey, baik. Saya boleh ceritakan poin dia. Dia kena ada satu penyelesaiannya ialah jangka masa pendek segera. Antaranya kita hantar lori ke lori. Lori air. Dulu dia tak mahu awal-awal jadi kerajaan negeri tak mahu hantar sebab kos dan sebagainya. Dia tak tahu apa masalah sebenar dalam isu. Termasuk saya berbincang dengan Exco Air pada masa itu dan dia bersetuju dengan saya. Yang kedua adalah jangka masa sederhana. Iaitu contohnya kita buat dalam masa 6 bulan, 5 bulan booster pump. Buat booster pump. Tapi kerajaan negeri kena keluarkan duit untuk buat itu. Kerajaan negeri tak ada duit. Di bawah Perikatan Nasional masa zaman kami menjadi kerajaan, masa saya Exco sempat saya buat beberapa booster pump untuk menyelesaikan isu dan permasalahan air di Dun Kumarotan. Dan barulah pergi jangka masa panjang, iaitu loji-loji dan sebagainya. Saya pun loji-loji ni pun kita tak tahu sebab apa? Janji dalam tahun 2020 akan adanya dia kata 2020 akan selesai tahun 2023. Loji ni bila dia jadi menteri besar lah kan, orang yang jadi ni kan. Tetapi sebenarnya bila dia 2023 akan selesai, loji akan siap. Sedangkan loji tu not even 10%, tak sampai 10% pun projeknya bergerak ataupun projeknya. Bayangkan 2023, mungkin 5 tahun. Sebab tu saya beri jaminan bahawa selama kerajaan Perikatan Nasional memerintah, 5 tahun lagi pun tidak akan boleh menyelesaikan isu air ini. Di atas 3 tahun yang kita beri, bukan beri mandat oleh rakyat, itu sebab tebuk atap dapat jadi kerajaan 3 tahun kata tak boleh, tak selesai. Kalaupun tak boleh selesai jangka masa panjang, jangka sederhana. Sebab tu saya kata booster pump, tarik piping daripada Simpang Kuala kepada Pekan Kuala Kedah, itu saya nampak yang boleh start dalam masa projek-projek setahun. Kita kena pandai cari duit lah. Itu barulah menguruskan negeri bagi saya. Maknanya betul kerajaan negeri tak ada duit, tapi pada masa sama maknanya kerajaan negeri tak pandai cari duit. Betul. Gitu? Yes. Kerajaan negeri Kedah ini negeri yang kedua termiskin, iaitu kita nombor 2. Kelantan yang terakhir, kita kedua yang terakhir. Bagaimana yang diberitahu oleh pihak di bawah kepimpinan Sanusi Makno, Menteri Besar Negeri Kedah, Datuk Seri Sanusi Makno, menyatakan bahawa kita ada berbilion projek lah, bilion-bilion cerita. Sedangkan itu hanya angan-angan kosong, itu hanya retorik politik.
untuk membawa sentimen untuk menyokong beliau. Sedangkan dari segi aktual dan hasil pendapatan negeri tak ke mana. 500 juta, 600 juta itulah masa kami sampai juga 700 juta hasil pendapatan negeri. Jadi orang terpalit, orang terpercaya dengan keadaan mainan-mainan yang dimainkan oleh beliau, rasanya seorang yang begitu berani, tetapi dari segi mengurus dan mentadbir kerajaan negeri untuk meletakkan polisi dan dasar kerajaan negeri itu tidak boleh menyelesaikan rakyat di bawah. Baru-baru ni dia pergi ke Kuala Kedah. Cakap cini, akhirnya dia balik. Apa rakyat Kuala Kedah dapat? Adakah isu air itu boleh selesai? Saya boleh senaraikan, listkan beratus-ratus orang yang komplain pada saya untuk saya tembak kepada CEO SADA. Bukan yang tembak, maksudnya pergi panjangkan isu ni. Panjangkan isu ini kepada pihak SADA. Kadang-kadang kita kena tembak marah sikit lah, kerana benda itu tak boleh selesaikan. Jadi saya rasa benda-benda itu sepatutnya diambil perhatian dan tindakan oleh pihak kerajaan negeri dengan serius. Jadi saya tak nampak usaha mereka. Sebab tu saya kata projek loji ini satu benda, iaitu projek yang jangka masa panjang oleh pihak negeri dan persekutuan. Baik. Tuan, tak kesian ke, tak simpati ke dengan rakyat Kedah? Hari-hari kita bercakap mengenai isu-isu rakyat, isu miskin, isu tak ada air, tapi mereka yang di atas juga, Tuan pernah menjadi YB sebelum ini, ada rezeki jadi lagi YB, tapi tetap berpolitik. Akhirnya rakyat di Kedah ini, kalau Tuan katakan tadi, negara kedua termiskin, negeri kedua termiskin, tak mustahil selepas ini boleh jadi yang terakhir termiskin itu kalau sentiasa berpolitik. Betul. Bagaimana? Saya amat bersetuju kerana bahasa-bahasa politik dan retorik dalam politik ini sebenarnya bukannya nak buat kerja. Sebab tu saya pernah cabar Menteri Besar tu sendiri. Masa zaman kita orang yang jadi kerajaan negeri, saya boleh buat 144 buah rumah. Ribut. Pergi turun naik minta tolong daripada Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dia pengurusi NADMA sebagai Timbalan Perdana Menteri, juga pengurusi NADMA. Berbalik duit 10 juta negeri dan selesaikan masalah rakyat dalam ribut di Foma. Jadi sekarang ni bila berlakunya kejadian ribut dan sebagainya, kerajaan negeri tak boleh memberi beberapa, orang kata, daripada sumbangan daripada kerajaan negeri itu tidak ada. Setakat JKM, setakat YB 102 tu kita boleh bagi. Tapi daripada negeri untuk memperbaiki rumah ribut tak ada. Jadi saya maklum, saya simple aja Asina. Satu, kita kena sedar bahawa kalau kita nak buat tu kena jujur lah dalam kita nak buat kerja. Jadi tetapi janganlah main bahasa-bahasa politik ni, retorik politik ini. Oh, rakyat rasa semua yang dia buat gunakan sentimen sentimen agama bangsa ni konon-kononnya menyebabkan boleh menyelesaikan masalah. Kalau sokong partiku boleh masuk syurga. Kalau tak sokong parti aku, kamu masuk neraka, musuh Allah. Jadi itulah yang dibawa, sedangkan permasalahan rakyat di bawah terlalu banyak. Dan juga pembangunan. Sebagai contoh, dulu saya pernah cadang nak buat dataran dan waterfront di muzium berdekatan dengan Muzium Kota Kuala Kedah. Tapi bila kita dapat, kita tumbang di tengah jalan, tidak disambung dan terus macam tu. Isu air pun macam tu, isu padi pertanian pun macam tu, isu peniaga dan pejaja kecil pun macam tu. Tidak bergerak apa-apa yang boleh membantu. Kali ini kita menjadi kerajaan persekutuan. Sebab tu kita punya tagline Kalih Bagi Sama tu untuk sama-sama membangun dan bersama dengan kerajaan persekutuan. Dasar itu sama. Orang kata bahasa cakapnya sama. Baru kita boleh melaksanakan. Sebagai contoh, dari segi pertanian, Perdana Menteri telah umumkan infra 3.4 bilion. Kerajaan negeri tidak ada duit. Dia cerita bilion, sedangkan dia tak ada duit. Kita orang miskin, negeri orang miskin, tapi kita jangan sombong dan takabur. Dan sepatutnya kita berbaik-baik dengan pihak kerajaan persekutuan dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita harap penilaian oleh rakyat di Kuala Kedah, mereka tahu. Cuma saya risau adalah anak-anak muda yang tidak langsung tahu tentang pentadbiran, tahu tentang kenapa sokong orang ni? Oh, sonok. Dia seorang panglima. Dia seorang besar. Sedangkan mak bapak dia, Tok Wan dia, datuk nenek dia, duk angkut ayak siang malam, berpagi-pagian. Saya baru balik semalam. Pukul 3 pagi saya kata pukul 1 dia kata. Pukul 3 pagi saya kena bangun balik. Saya nak tengok ayak sampai. Ini berlaku berterusan selama mana? Dulu dia kata masa kami jadi kerajaan, kami menyelesaikan 24 jam, maksudnya 7 days a week. Kita menggunakan lori dan sebagainya. Ada isu juga, tapi how you solve the problem. Tetapi kali ini saya tak nampak
yang cuma retorik politik, cakap-cakap bahasa dia. Baik, ada yang kata juga sekiranya MB di Kedah ini orang kata mengurangkan atau merendahkan egonya untuk jumpa dengan Perdana Menteri, banyak isu ni akan orang kata dapat dibaik pulih. Satu lagi, ada bila kita jumpa kan, kadang-kadang mungkin pelaya-pelaya kata, oh dekat tempat YB je ataupun tempat tuan je yang tak ada air, tempat lain okey je. Dia macam ada tempat-tempat, oh ni tempat pembangkang, air tak ada. Tempat kerajaan negeri ada, macam tu. Dia bukan. Bagi saya semua tempat. Di kawasan dia pun ada. Tetapi macam contohlah. Sesuku saya cakap lah. Saya selalu tegur. Pengurusi PAC tu, YB Fadli, PAS. Dan keputusan daripada PAC itu kena menegur kerajaan negeri, Menteri Besar. Dia tegur lah. Lagi dia tak dekat calon lah. Jadi yang ini saya kata. Begitu juga di Tanjung isu di Tanjung Dawai. Air tak ada juga di kawasan. Mana-mana kawasan. Tapi saya harap pihak di bawah sana, rakyat di bawah tahu benda ni berlaku, dan terutama anak muda yang saya paling risau, dia tidak tahu, dia kata dia seronok. Oh, itu saja yang saya sebut dari tadilah, anak mudanya. Dia tak ambil tahu tentang maklumat ataupun dalam knowledge tentang politik dan juga pentadbiran dan pengurusan. Baik, kita beralih kepada sekarang ni 1 lawan 1. Bagaimana Tuan bertanding dengan ini juga calon baru yang diletakkan, iaitu Datuk Muhammad Saleh Saidin daripada Perikatan Nasional mewakili Parti Bersatu. Bagaimana Tuan melihat saingan itu dengan orang baru ataupun pengundi di sini, 50,000 pengundi di sini memang percaya kepada penyandangnya? Terpulang. Bagi saya rakyat dapat menilai. Rata-rata semua orang tegur. Bagus, rajin, biasa biru, cemerlang, buat kerja. Semua saya tahu dari segi Facebook. Tetapi kita tak tahu hati dan hati budi orang. Tapi sebenarnya kebanyakan sebab saya adalah anak tempatan di Kota Kedah, di Kuala Kedah. Saya orang panggil anak kolah. Dan dari segi latar belakang kita, dari segi akademik dan sebagainya, so far kita alhamdulillah kita juga boleh menguruskan. Kalau boleh tengok track record saya semasa menjadi Exco Kerajaan Negeri, boleh dikatakan top 3 juga lah. Alhamdulillah. Bukan kita nak, tapi kita bukan ni. Begitu juga dengan permohonan-permohonan kita, jalan lampu dan sebagainya. Kita juga top 2 atau top 3 saja dalam permohonan untuk di setiap DUN, jalan-jalan. Siapapun pelik lah bagaimana kita buat. So kita gerak kerja kita di atas sebab kita banyak sukarelawan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Sebab kita anak Kuala Kedah, kita tahu denyut nadi rakyat Kuala Kedah. Sebab tu saya sentiasa turun, kadang-kadang lewat randuk pukul 2-3 pagi, fenomena air pasang dan sebagainya. Bukan kita kata nak angkat diri, tak. Sebenarnya kita buat kerja, kita ada kesungguhan, kita sayang kepada rakyat penduduk ataupun rakyat Kuala Kedah itu sendiri. Tapi kalau persaing saya itu, saya tak nak komen sebab dia daripada sebelah sana Parlimen Kuala Kedah, di Anak Bukit. Tapi dia pun kalau boleh dia tak mau bertembung dengan saya, dia kata. Tapi tapi oleh kerana kalau dah kita bersaing, saya kata tak apalah, kita ni adalah politik, dah parti menentukan kita bertembung, so tidak ada masalah. So saya rasa kita bertemu secara sihat. Tapi baru-baru ni saya pun agak-agak terkejut lah bila kami bercakap dengan baik sekali, tapi semalam sehari 2 ni dah nampak beberapa perkara yang tidak diingini berlaku lah. Seperti bendera kita ni, saya tertakut. Sebab tu saya sebut, bila kita pengaruhi anak muda dengan didikan seperti mana yang disebut oleh Menteri Besar, Kepala Bapa, itu sebagai pujian. Jadi budak-budak sekarang terikut anak muda. Sebab tu kalau dia buang bendera kita, dia buang banner kita, dia jadi tidak kisah. Yang ni saya rasa didikan daripada pemimpin itu sendiri. Buang bendera, cabut bendera? Ya. Maknanya politik di Malaysia belum lagi matang. Belum lagi matang. Masih lagi. Saya tak salahkan mereka sebab didikan. Cara kita berfikir untuk mendidik anak-anak kita di bawah, peringkat bawah. Tak salahkan sebab kematangan dalam politik. Baik, di penghujung ini banyak sebenarnya kita dah kupaskan, tetapi masa sangat terhad agak dengan kita. Di hujung ini apa yang Tuan nak katakan mengenai orang kata nak promote diri lah di saat-saat akhir ini, 12 hari bulan nanti kepada 50,000 lebih pengundi-pengundi di Kubang Rotani. Silakan. Okey, ucapan saya kepada semua pengundi di DUN Kubang Rotan yang mengenali saya selama mana saya berkhidmat kepada semua rakyat di DUN Kubang Rotan, penduduk di Kubang Rotan, N16, lebih kurang hampir 51,000. Jadi saya rasa
mereka menilai apa yang saya diberi amanah dan tanggungjawab. Kita dah memberi segala bentuk perkhidmatan yang telah diamanahkan. Boleh dikatakan hampir keseluruhan. Mungkin tak perfect, tapi tetapi boleh dikatakan kalau tak pun 100%, 80 ke 90% tu kita telah memberi servis kita kepada semua rakyat di Dungku Muatan, termasuk isu jalan, isu lampu, isu rumah, isu orang miskin, isu ayat dan sebagainya. Apa yang saya boleh perjuangkan, saya akan perjuangkan. Saya bangkitkan isu peniaga dan pejaja kecil di market bilion. Saya terpaksa kadang-kadang saya minta maaf sebab saya terpaksa berkasar untuk mendapatkan orang kata kepentingan peniaga dan pejaja kecil di market bilion dengan pegawai kerajaan. Saya mohon ampun dan maaf, tetapi sebenarnya saya membawa suara peniaga dan pejaja kecil sebab saya rasai bila mereka dapat RM10, dapat RM20 daripada RM100 dan RM200 pendapatan sehari, tiba-tiba dapat pendapatan RM10 ke RM20. Dan akhirnya apabila bertukar tangan Datuk Bandar, sebenarnya benda itu boleh diselesaikan. Maksudnya dalam sistem itu kita nak tata cara ataupun good governance, menguruskan yang dengan lebih baik dalam perkhidmatan yang kita berikan kepada rakyat. Tak kisahlah apa-apa isu pun sekalipun, sama ada isu ayam dan sebagainya. Saya maklum bahawa pegawai-pegawai marah kepada pegawai SADA tak guna. Tapi pengurusi SADA itu adalah Menteri Besar itu sendiri untuk menyelesaikan dasar dan polisi air di Kuala Kedah ini. Jadi saya harap tuan-tuan nilai dan teruskan dengan sokongan kepada calon nombor 1 Asmirul Anwar Aris Dun Kumarutan N16. Okay. Baik, itu dia tadi. Tetapi sebelum kita berakhir, tak lengkap lah kalau skop highlight ini kita tak tanya 5 soalan. Ini antara yang 5 soalan pantas. Saya berikan satu pernyataan, tuan jawab satu je pernyataan. Boleh? 5 soalan pantas. Soalan yang pertama, air. Tak ada. Air tak ada. Baik. Okay. Yang kedua, miskin. Banyak. Banyak. Yang ketiga, Datuk Saleh Saidin. Saingan. Yang keempat, N16 Kubang Rotan. Milik Pakatan Harapan. Dan yang terakhir, Asmirul Anwar Aris. Terbaik. Okey, itu dia tadi. Itu kesempatan yang kita ada. 5 soalan dah dijawab. Walaupun agak macam ni kan kita. Tapi yang penting sebenarnya di hadapan tadi, bagaimana isu-isu utama di negeri ini, isu air, isu kepadatan dan banyak lagi sebenarnya isu-isu ini yang menjadi tumpuan pengundi-pengundi di sini untuk membuang undi pada 12 Ogos nanti. Dan bagaimana juga kita melihat kesusahan ini harus direalisasikan ataupun diubah agar ia tidak terus menghambat penduduk ataupun masyarakat di Kedah Darul Aman. Sekian dulu dari saya Hazlina Ayar Kamaluddin untuk skop Highlight MG #Rakyat Memilih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.